dalam hutang ni, risiko paling besar dia adalah riba sebenarnya. Lebih besar daripada risiko tidak membayar balik, tidak mendapat pulangan daripada hutang yang kita berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين إلا كان كصدقتها مرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أخذ أموال الناس يريد أداها أدى الله عنه ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه الله أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. Saya baca beberapa ayat dan satu ayat daripada Al-Quran dan beberapa hadis berkenaan dengan hutang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, siapakah yang mahu memberikan pinjaman kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai pinjaman yang baik, qardan hasanan, qarad hasan gitu, supaya Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan balasannya dengan berganda-ganda banyak. Ini menunjukkan kata sabitnya memberi hutang, dan dalam surah Baqarah sendiri Allah Subhanahu wa taala telah turunkan ayat menerangkan tentang memberi hutang dan menulis akan hutang itu. Ini syariatnya, di mana Allah Subhanahu wa taala membenarkan, dan Allah Subhanahu dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri telah bersabda akan kelebihan orang yang memberi hutang. Ada satu hadis di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahawa Jibril datang kepadaku dan bertanya bahawa apakah ganjaran bagi sedekah lebih besar ataupun buat hutang. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam diberitahu oleh Jibril bahawa sebenarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab bahawa yang tanya lebih mengetahui daripada yang ditanya. Maka Jibril berkata bahawa memberi hutang ganjarannya lebih besar. Jadi bila Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya balik sebabnya, maka Jibril alaihi salatu wasallam menjawab, kerana seorang yang meminta sedekah ni dia hanya meminta ketika dia benar-benar memerlukan. Oleh kerana itu Allah Subhanahu wa taala janjikan ganjaran yang besar. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda daripada hadis yang saya bacakan tadi, man akhadha amwalan nas yuridu adaha addallahu anhu. Siapa yang mengambil ataupun mengutang dengan orang dengan niat yuridu adaha, untuk membayarnya semula, addallahu anhu, Allah akan langsaikan. Dan siapa yang mengambil dengan niat untuk memusnahkan, wa man akhadha yuridu itlafaha, dia mengambil daripada awal lagi niatnya untuk memusnahkannya ataupun tidak mahu membayarnya kembali, maka Allah akan memusnahkan dia di dunia dan di akhirat. Perkara ni isu yang biasa ya, dan kita selalu dengar. Satu soalan yang kerap saya terima, wajibkah saya memberi hutang? Dan kedua, bila orang tidak memberi hutang, tidak membayar hutang, apakah yang saya nak lakukan? Kan? Itu satu. Daripada sudut rukun dia, kewajipan menulis hutang tersebut, kan, apa lagi amanahnya, kan, dan
risikonya sehingga menjadi haram bila mana wujudnya riba dalam hutang tersebut, kan itu hukum hakam yang berkenaan. Dia memula dengan falsafahnya, apakah sepatutnya seorang memberi hutang, dan kalau dia telah memberi hutang, adakah dia boleh menuntut dengan paksaan, kan, ataupun tidak. Maka Nabi SAW telah beritahu kepada kita bahawa memberi hutang ni seperti mana Jibril sebut, kata ganjarannya lebih besar, iaitu memang boleh beri. Dan ayat yang saya bacakan tadi, yuqridullaha qardan hasana, dulu masa mula dalam institusi perbankan, bila mereka kenalkan dengan qard ni, mereka gunakan perkataan qard hasan, kan. Kemudiannya perkataan hasan tu telah dikeluarkan, kerana qard hasan ni adalah hutang yang kita berikan tanpa menuntut pulangan, tanpa kita menuntut apa-apa pulangan. Sedangkan bila kita memberi hutang, biasanya kita mahukan pulangan daripada orang tersebut, kan. Jadi mereka telah buang. Jadi mulanya mungkin ijtihad mereka guna perkataan tu seperti mana dalam Quran, qard hasanan. Kemudian ulama beritahu qard hasan di sini dalam ayat ni membawa makna yang lain, iaitu memberikan sesuatu tanpa menuntut apa-apa di dunia ini, bahkan menuntut ganjaran, fa yudha'ifahu lahu adha'afan katsirah, kan, menuntut ganjaran di akhirat. Takut ada orang salah faham pula, kata boleh saja bagi sikit dan menuntut lebih, kerana ayat ni, kan, gandakan. Sedangkan riba, Allah Subhanahu Wa Taala telah turunkan hukum haramnya step by step, dan memang Allah telah haramkan sepenuhnya. Mula-mula Allah turunkan ayat wa ma ataitum min ribal liyarbu fi amwalin nasi fala yarbu indallah. Apa sahaja yang kamu ambil riba sebenarnya tidak membawa keuntungan, kan. Allah turunkan dengan perlahan-lahan supaya kita dapat jauh. Kemudian turun ayat ya ayyuhallazina amanu la ta'kulur riba adha'afan mudha'afa, wahai orang mukmin, jangan kamu mengambil riba berkali ganda, kan, kali ganda dulu. Lepas tu last sekali turun ayat dalam surah Al-Baqarah, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa zaru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Tinggalkan saki sisa yang kamu masih ambilkan, itu pun tinggalkan. Diriwayatkan bahawa saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam Abbas radhiyallahu anhu, kan, zaman tu memang wujudlah beri hutang dan menuntut dan kolek riba. Maka dia kata, selepas Nabi sallallahu alaihi wasallam buat dalam khutbah wida', Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan, kata riba ni memang daripada hari ni tak boleh dah langsung. Jadi siapa yang telah memberi hutang dengan riba, maka dia kena keluarkan riba daripada hutang tersebut, dia tak boleh tuntut riba. Maka Abbas radhiyallahu anhu dia bangun, dia beritahu bahawa Rasulullah telah meminta kami untuk maafkan riba, tak boleh tuntut lagi kerana dah haram dah. Maka aku buat pengumuman yang aku maafkan juga kapital dia, hutang pun tak payah bayar lagi. Ulama kata kerana ketakwaan Abbas radhiyallahu anhu, Allah telah beri pemerintahan kepada mereka. Dalam hutang ni, risiko paling besar dia adalah riba sebenarnya. Lebih besar daripada risiko tidak membayar balik, tidak mendapat pulangan daripada hutang yang kita berikan. Kerana tak dapat balik itu memang kekurangan dalam harta kita, kita boleh tuntut dan ganjaran dia pun besar. Dan kalau orang tu maaf, Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi janjikan ganjaran yang besar. Tapi bukannya kita minta siapa yang beri hutang tu maafkan terus. Dan kalau dia nak maafkan, memang ada janji untuk itu, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah sebut ganjaran yang besar bagi mereka yang memaafkan. Mereka yang memaafkan. Ini hadis yang saya sebut tadi, kan. Malaikat Jibril kata as-sadaqatu bi'ashri amsalha wal qardu bi 18. Sedekah dapat 10 pahala, tapi bagi hutang dapat 18 pahala. Beza dia. Ma balul qardi afdalu min as-sadaqah? Qala li anna as-sa'ila yas'alu 'indahu wal mustaqridu la yastaqridu illa min hajah. Sekarang ni sebenarnya tuan-tuan, saya pernah sebut sebelum ni, di institusi perbankan sekarang ni dia dah terbalik dah. Bank tak bagi hutang kepada kita, kita yang bagi hutang kepada bank. Pelanggan yang memberi hutang kepada bank. Semua saving account kita sekarang ni telah tukar kontrak kepada kontrak hutang, kepada kontrak
qard, iaitu kita memberi hutang kepada bank penerima hutang. Sebaliknya kita tidak berhutang dengan bank, tapi dengan sistem, dengan structure financing sama ada dia menggunakan kontrak tawarruk ke, kan, dia menggunakan kontrak murabahah ke lain-lain. Dia lebih kepada hutang ansuran, tapi bukan hutang duit. Kita yang beri hutang kepada bank. Ramai orang tak tahu benda tu. Saya pernah sebut perkara ni untuk kita ingat balik kembali. Sebenarnya kita bila buka saving account dengan mana-mana bank Islamik, kita memberi hutang kepada bank, dan wajib kepada bank untuk pulangkan balik hutang yang diberikan kepada bank. Dan adakah kita boleh mengambil apa-apa keuntungan daripada bank tu, hibah yang diberikan tu? Dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila Nabi berhutang dengan orang, Nabi akan pulangkan dengan pulangan yang lebih sedikit. Nabi pulang lebih. Tapi kalaulah pemberi hutang tu menuntut untuk dia mendapat lebihan, maka itu menjadi riba. Kalau yang berhutang tu dia pulangkan dengan lebih sedikit tanpa apa-apa perjanjian, maka itu dibenarkan dalam Islam. Boleh saja dia nak bayar lebih sikit, kan? Itu satu lagi. Ada orang tanya, kan, Ustaz, kalau saya nak maafkan orang tu punya hutang, boleh je? Allah sebut, wa in kana dzu usratin fa nadhiratun ila maisarah wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kalau orang yang nak bayar hutang tak boleh bayar hutang, sepatutnya kita beri tangguhan kepada dia lagi. Kita beri penangguhan. Fa nadhiratun ila maisarah. Ni Allah minta, kata bagilah. Dan wa an tasaddaqu, dan kalau kamu maafkan itu lebih baik. Jadi kita tak nak biasakan seorang itu, maka apa kita boleh buat? Bagi hutang kepada dia. Kita nak dapat pahala, kita pun tak perlu juga, sebab amount tu mungkin kecil, kan? Tapi kita tak nak biasakan dia berhutang tak membayar. Bila kita terima hutang bayaran dia pun, kita bagi balik kepada dia, kata, nah, sekarang saya sedekah pada engkau dia. Maka pahala memberi hutang pun dapat, yang 18 kali ganda tadi. Pahala sedekah pun dapat 10 kali ganda, banyak pahala dapat. Kita tak nak dia terbiasa, kerana ada orang yang dia biasakan diri dengan berhutang dan tidak membayar hutang, dah terbiasa, kan? Jadi kita tak nak encourage dia kepada tu. Berkata, kau bayar je hutang, dan bila kita dah dapat balik, kita kata, nah, sekarang ni saya sedekah balik kepada kau duit. Supaya kita encourage dia, supaya dia dapat berusaha, kan? Dia bekerja untuk dia, niat untuk pulangkan. Seperti mana Nabi bersabda tadi, man akhadha amwalan nas yuridu adaha addallahu anhu. Siapa yang mengambil harta orang lain dengan niat dia nak pulangkan balik, maka Allah kata, kami akan menolong dia untuk dia memulangkan kembali duit tersebut. Tapi kalaulah dia tak ada niat tu, faman akhadha yuridu itlafa, dia daripada awal lagi niat, tak apalah, boleh bayar, tak boleh bayar tak apa, ataupun tak bayar pun apa salahnya, dia kan orang kaya, sikit-sikit ni, kan? Maka Allah Subhanahu Wa Taala akan musnahkan itu, kerana niat dia. Innamal a'malu binniyat, kan? Segala-galanya diputuskan, keputusan berdasarkan niat seseorang tu. Bila niat dia baik, insya-Allah Allah akan bantu dia. Tapi kalau niat dia jahat, Allah Subhanahu Wa Taala akan, sebab daripada awal lagi dia memang kata tak nak bayar, maka Allah kata, baiklah, ana inda dhanni 'abdi bi, seperti mana engkau sangka, itulah yang aku akan buat. Jadi perkara ini, memberi hutang, memang ada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ja'a Arabiyun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam yatafadha daynan kana alayhi fashtadda alayhi hatta qala lahu uharriju alayka illa qadaytani fanharahu ashabuhu wa qalu wayhak tadri ma'a man takallam qala inni atlub haqqi فقال النبي صلى الله عليه وسلم هلا مع صاحب الحق كنتم ثم أرسل إلى خولة بنت قيس فقال لها إن كان عندك تمر فاقرضينا حتى يأتينا تمر فنقضيك فقالت نعم بأبي أنت يا رسول الله قال فأقرضته فقضى الأعرابي وأطعمه فقال أوفيت أوفى الله لك فقال أولئك خيار الناس إنه لا قدست أمة لا يأخذ الضعيف فيها حقه غير متعتع. Seorang lelaki Arab Badawi telah datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menuntut hutang yang pernah dipinjam oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Lelaki itu minta dengan kasar sehingga dia berkata, aku akan terus mendesak engkau
jika engkau tidak bayar kepada aku. Lantas para sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam menghendik lelaki itu dan berkata, malangnya kamu, tahukah kamu siapa yang kamu, dengan siapa yang kamu bercakap? Lelaki itu jawab, sesungguhnya aku meminta hakku. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, alangkah baiknya jika kau berpihak kepada tuan punya hak. Alangkah baiknya jika kamu berpihak kepada tuan punya hak. Kemudian baginda menghantar seorang kepada Khawlah binti Qais dan berkata, jika engkau mempunyai tamar, berilah kami hutang sehingga kami memperolehi tamar yang lain dan kami membayarnya kepada engkau. Apa dia ambil tamar, pulangkan dengan tamar, hutanglah sama banyak. Khawlah berkata, boleh wahai Rasulullah, aku rela menebus tuan dengan bapa aku sendiri. Bi abi anta ya Rasulullah. Abu Sa'id berkata, lalu Khawlah memberi hutang kepada baginda sallallahu alaihi wasallam dan baginda pun membayar kepada lelaki Arab Badawi itu serta memberinya makan. Lelaki itu berkata, engkau telah menepati janji. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan ganjarannya kepadamu. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, itulah orang-orang yang baik. Semoga umat yang orang lemah di kalangan mereka yang tidak boleh mengambil haknya dengan keadaan tidak disakiti, tidak akan disucikan daripada dosa. Maksudnya Nabi SAW meminta dia, alangkah baiknya jika engkau berpihak kepada Tuhan punya hak. Inilah perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanahu Wa Taala perintah bila mana seorang itu berhutang, maka dia kena bayar balik. Dan tetapi dalam masa yang sama Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dengan kita melakukan kekerasan dalam perkara ini. Kerana ada perintah Allah yang jelas, wa in kana zu usratin fanaziratun ila maisarah. Kan, kalaulah orang tu memang benar-benar susah, maka jangan kamu malukan dia, jangan kamu hina dia, kamu susahkan dia. Berilah peluang kepada dia. Berilah peluang kedua kepada dia. Kerana apa tuan-tuan? Kerana kita memang daripada awal kita bagi hutang itu bukan untuk keuntungan, memang untuk mendapat pahala, dan kita boleh minta balik kerana itu hak kita seperti yang dijanjikan. Maka janganlah kita hancurkan pahala tu dengan kata-kata kita. Ada ayat Quran kata, qaulun ma'rufun khairun min sadaqatin yatba'uha adza. Perkataan yang lebih baik, perkataan yang baik lebih baik daripada sedekah atau daripada pemberian yang diikuti dengan kata-kata yang keji. Allah perintah, ya ayyuhallazina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adza. Kita dah bagi hutang, kemudian kita maki hamun dia, pahala pun tak dapat, duit pun tak dapat, kan? Dia pun dah mulai ego, dia kata aku tak akan bayar. Lepas tu pergi tuntut sana, pergi tuntut sini, kan, apa pun tak dapat. Jadi bila kita daripada awal lagi dah beri atas dasar nak beri, nak bantu kepada dia, bantu dia, maka kita teruskan, kan? Kita teruskan, bagi dia lagi peluang, kan? Kalau dia mungkin janji, kata kenapa, berilah, tunaikan janji, tunaikan hutang kamu, bagi peluang kepada dia. Tapi kalaulah kita dah mula kutuk-mengutuk dia daripada awal, kita dah tahu kata kalaulah orang ni dia tak pulangkan pada masanya, maka saya akan marah dan menyebabkan rosak hubungan, maka daripada awal lagi tak payah bagi. Jangan kita memberi dan kemudiannya kita menuntut dengan kekerasan sehingga hilang pahala pemberi, yang memberi itu pun hilang, kan? Pahala pemberian tu pun tak dapat. Jadi daripada awal lagi kalau dah tahu kalau kita memang tak ada kemampuan, dan kalau kita berikan dia tak pulangkan, maka kita akan marah dan kita tak boleh maafkan dan tak boleh berikan peluang lagi, maka daripada awal lagi tak payah bagilah. Daripada awal lagi tak perlu bagi. Sebab ini bukan kewajipan tetapi pahalanya besar, kan? Kalau satu orang kata dia tak ada kemampuan untuk buat pahala ni, buatlah pahala yang lain. Nabi sentiasa beri ikhtiar, beri option kepada kita. Tak boleh buat satu, buat lagi satu. Tak boleh buat ini, buatlah itu. Tak boleh buat itu, buatlah itu, okay? Sehingga dalam bab kafarah pun syariat benarkan kita. Tak boleh puasa, tak boleh merdekakan, tak boleh merdekakan bagi makan, tak boleh bagi makan puasa, kan? Macam-macam ikhtiar, pilihan yang diberikan. Itulah rahmat dalam syariat. Maka begitulah bila mana kita hutang dengan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah berikan kita pilihan. Begitulah kita pun sepatutnya boleh dapat beri pilihan. Dan kalaulah kita tak boleh nak buat kebaikan ini, buat kebaikan yang lain. Tak perlu kita buat ini dan kemudian kita yang mula
menyalahkan orang tu, kata dia tak nak bayar, aku ingatkan dia akan bayar daripada awal lagi. Kita kena niat, saya nak bantu ni dan saya takut dia tak bayar on time, nanti tanya dia boleh bayar tak boleh. Kalau saya tak bayar nanti saya terasa apa-apa, bagi tahu dia siap-siap supaya kita jangan menghapuskan amalan itu dengan kata-kata kita pula. Dan dalam bab riba pula, dalam bab riba dalam qard ni, itu memang jelas yang tak boleh. Kita tak boleh ambil, tak boleh meminta, menuntut walaupun 1 sen sekalipun. Sekarang ni ada orang jual duit shilling kan, duit lama jual, tak boleh sebenarnya. Benda tu tidak dibenarkan dalam syariat, walaupun duit tu duit lama ke duit baru. Kemudian orang tanya kalau dalam bab tasarruf, dalam bab apa masraf ni kan, exchange, boleh pula kan kita bagi RM1 kita dapat 10 baht contohlah kan. RM1, $1 dapat RM4 contoh. Jadi boleh pula 1 dengan 4. Itu hanya dibenarkan atas dasar keperluan. Sebab apa, kita nak pergi satu tempat, dia punya wang ringgit begitu dan begini, kita boleh tukar dengan nilai dia, tak apa. Tapi adakah boleh dijadikan perniagaan? Sebenarnya bank buat apa, saya pernah sebut dah, ni foreign exchange ni, forex dibenarkan atas dasar keperluan ataupun dasar remittance lah kan, keperluan ataupun penghantaran duit kan dan lain-lain. Dia nak hantar keluar, maka dia berlakulah foreign exchange tu, dan dalam remittance dia pun berlaku benda tu. Tapi kalaulah seorang tu kata saya nak buat bisnes, boleh, dia boleh charge perkhidmatan saja kan, perkhidmatan atas foreign exchange tu. Dia buka money changer kan, dia kata saya bayar perkhidmatan, okey, atas perkhidmatan tu boleh. Tapi atas dasar duit punya keuntungan, memang tidak dibenarkan. Banyak kelonggaran yang ada orang berikan, ada kata boleh. Sebenarnya tuan-tuan, kalau saya pun pergi tanya mufti, wahai tuan mufti, boleh tak foreign exchange? Dia kata boleh lah. Saya tanya kepada tuan haji, boleh tak minum air? Boleh. Dia balik rumah, dia bagi tahu kat wife dia, tengok saya dah tanya ustaz boleh minum air ke tidak. Ustaz kata boleh. Jadi bulan puasa dia minum air pada siang hari. Dia kata ustaz kata boleh minum air, saya dah tanya 3 kali dah kat ustaz, air boleh minum tak ustaz? Ustaz kata memanglah boleh. Saya minumlah air. Dia tak bagi tahu pula, kata nak minum time puasa boleh ke tidak. Kemudian dia bertanya ustaz bersetubuh boleh tak? Boleh dengan isteri. Bulan puasa dia bersetubuh. Ustaz kata boleh. Jadi kena bagi tahu juga situasi dia bila foreign exchange ni memang dibenarkan, memang fatwa membenarkan, tak ada isu. Tapi bukan secara umumnya lah kata boleh je nak buat apa-apa kan, asalkan dapat. Tak, dia ada waktu bila boleh, waktu bila tak boleh. Benda yang boleh tu pun kadang-kadang jadi tak boleh bila tak kena pada tempat dia dengan caranya kan. Jadi itulah, jangan kita umumkan benda tu. Saya selalu dengar benda ni, kata mufti kata boleh foreign exchange. Memang saya pun kata boleh, tapi mestilah mematuhi segala syarat-syarat dia sehingga tidak menjadi haram. Memberi hutang boleh tak boleh? Boleh. Mengambil riba tak boleh kan, dia kena patuh semua rukun dia, syarat dia, syurut dia, semua kena patuh, barulah benda tu dibolehkan. Kalau tidak, memang ni lah, memang akan jadi masalah dan dia akan menjadi dosa pula. Jadi kalaulah kita buat apa exchange kan, ni dalam bab hutang. Jadi adakah ansuran itu dikira hutang? Ialah bayaran berhutang itu dipanggil ansuran. Bila mana kita buat perniagaan dengan bank untuk kita mendapat financing, maka bila-bila kita dah dapat financing tu, kita beli dia. Sebenarnya dalam financing ni kebanyakan yang tawarruk tu kita beli dengan hutang, kita jual dengan cash kan. Jadi kita dapatlah duit. Jadi yang kita beli dengan hutang tu kita kena bayar installment dia kan. Kita kena bayar bulanan. Sebab beli dengan hutang, contoh saya perlu duit, saya pergi ke lawyer, saya beli handphone, beli dengan hutang installment. Kemudian saya balik ke Ceras, saya jual dengan cash kepada kawan saya dapatlah duit penuh. Tapi saya masih berhutang dengan lawyer tu. Setiap bulan saya kena bayar 100. Kalau lawyer susah sangat, saya beli dengan Maxis contoh kan. Saya beli dengan harga, dengan apa dipanggil zero lotion ke apa. Di bulanan saya bayar dengan Maxis. Saya balik rumah, ada kawan saya kata nak beli dan saya pun perlukan duit, maka saya jual lah dengan cash handphone tu sebanyak dengan 1,000 cash.
Saya dah ambil dah cash kan, tapi sekarang ni saya kena bayar dekat Maxis seperti biasa sehingga tak habis. Jadi adakah bank boleh charge kita bila kita bayar lewat? Adakah itu pun dikira hutang juga? Ya, bayar dengan hutang, betul tak? Ansuran tu bayar dengan hutang, tapi bukan hutang duit ni, kita tak hutang duit sebab beli dengan hutang. Maka kalau saya bayar lambat, dia boleh charge apa-apa tak? Lebih. Tak boleh juga. Kalau dia charge lebih, itu pun jadi hutang, jadi riba juga. Itu pun dikira hutang, dan kalau dia charge maka dikira riba. Jadi bagaimana bank bertindak? Bank kata kami tak charge apa-apa berlebihan, cuma kos dan penalti yang kami kenakan supaya seorang itu bayar pada masanya, dan duit yang kami ambil penalti itu kami akan salurkan kepada sedekah dan lain-lain. Kami tak ambil sebagai keuntungan tu. Dengan itu adalah dia punya, apa dia panggil, risk management lah. Dia nak credit risk kan, supaya orang yang dia jual dengan ansuran tu bayar kepada dia balik, maka dia terpaksa letak penalti. Kalau tak bayar, barulah orang tu bayar. Kemudian apa sahaja lebihan yang dia dapat tu dia tak boleh gunakan untuk dia punya diri, bahkan dia kena sedekahkan. Maka bank akan buat charity dengan duit itulah. Di lain-lain kos, contoh kata kerana bayar lewat, dia terpaksa call, dia terpaksa hantar surat kan, dia terpaksa buat kiraan balik kan, itu dia kena kira actual cost dia, dan dia boleh charge kepada orang tu. Kata kerana kau bayar lewat, kami terpaksa buat kerja banyak ni, jadi oleh itu kami charge. Tapi selain daripada tu, penalti memang bank yang charge. Denda tu bukan bank ambil, kalau dia ambil jadi riba lah. Kalau dia charge penalti, dia ambil jadi riba. Tak ada cara yang boleh menghalalkan charge penalti itu. Kerana Quran dah kata wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah, berilah peluang. Tapi dia charge juga supaya apa yang dia jual itu dapat tuntut bayaran sepenuhnya. Kebanyakan bank memang buat cara itulah. Cuma kita memang mengharapkan satu sistem baitul mal kan, di mana bank boleh mula memberikan qarat hasan lah. Qarat hasan ni maksudnya bagi hutang terus saja kan, bagi hutang dan tuntut balik hutang sebanyak yang sama saja. Dia bagi 50,000, tuntut 50,000 balik kan. Kita semua mengharapkan, dan insya-Allah mana tahu satu hari nanti berjaya kan, dengan pengharapan doa kita sampai ke level tu balik seperti mana di zaman para sahabat radhiyallahu anhum majma'in mereka praktiskan. Maksudnya boleh bagi hutang banyak mana, ambil hutang, collect balik banyak tu saja. Kita tak sampai lagi kepada level tu. InsyaAllah kalau kita berusaha dan kita pun involve dalam perkara ini, sebenarnya kita perlukan ramai lagi yang mana boleh membantu kan perbankan ini. Dan insyaAllah bila dia dah bangun atas dasar yang betul, atas dasar yang lebih tepat, tak ada orang dalam dunia ni boleh claim kata saya dah sempurna kan. Apatah lagi institusi, kita tak ada claim kata saya dah complete dah. Satu orang yang dia mula claim perkara tersebut, daripada situ dia akan jatuh. Satu orang kalau dia rasa saya ni dah cukup baik dah kan, saya semayang buta tinggal. Begitu juga institusi perbankan ni, kalau mereka mula sangka kata kan kami dah cukup bagus dah kan, kami kan dah apa ni, dah mula buat sesuatu yang tak ada riba free. Jadi kalau mula fikir begitu, maka kita akan mula merosot. Kita kena fikir kata kita baru start saja, kita baru mula, kita nak achieve seperti mana kita nak sampai ke level para sahabat laksanakan dulu. Baitul mal, semua orang mesti begitu. Kita tak boleh kata I have done my best. No, I haven't done my best sebenarnya. I have done sedikit sajalah. Itu yang sepatutnya setiap orang claim kan, kata ya Allah. Sebab itulah kita istighfar pada penghujung solat kita pun, kata saya tak dapat nak buat yang mana sepatutnya ya Allah kan. Itu begitulah dalam ini pun, kita pun mengharapkan insya-Allah perbankan ni pun akan lebih baik hari demi hari, dengan syarat setiap orang kena ada contribution dia lah. Seperti mana kita memberikan duit kepada bank kan, tanpa putus untuk simpan, dan sekarang ni telah convert kepada qard, begitulah satu hari nanti kita harapkan bank boleh memberikan qard kepada orang tanpa apa-apa keuntungan kan. Tak mustahil, dan sepatutnya boleh dah. Tapi insya-Allah lah kita pun ramai mungkin dah pernah propose benda tu kan, dan bank pun nak buat keuntungan juga supaya dapat menampung kan bayaran gaji kepada pekerja-pekerja dan lain-lain. Maka itulah mereka melakukan. Tapi sebenarnya boleh, kita tak kata tak boleh.
Dah masuk waktu belum? 4 minit lagi. Jadi bila mana kita cakap pasal apa, hutang kan, pasal qarat, pasal riba kan, ramai orang orang kita sendirilah, orang Islam mengambil ringan perkara ini sehingga tidak menganggap bahawa riba ni dosa yang besar kan. Sedangkan ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat bukan sahaja yang mengambil riba ataupun yang memberi riba, tetapi yang menulis, yang bekerja kan, yang ada kena mengena, semua Allah laknat. Lepas tu kena benar-benar ambil berat. Satu perkara yang kita kena benar-benar faham tuan-tuan perempuan, iaitu kehidupan yang Allah berikan ni adalah sekali saja. Kita tak hidup dua kali kan. Kita kata tak apalah, dalam hidup ni saya langgar dulu, next life saya patuh. Tak boleh dah. Ni memang sekali saja, satu one way saja. Dia tak ada ulang dia. Dan umur kita yang telah lalu dengan kemaksiatan tu, kita tak boleh buat apa-apa lagi dah, kecuali Allah terima taubat kita lah. Fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat, maka Allah akan ubah keburukan itu juga dengan kebaikan. Itu memang kuasa Allah Subhanahu wa taala. Tapi alangkah baiknya jika setiap saat yang Allah berikan kepada kita, kita gunakan untuk kita buat kebaikan. Oleh itu, kalaulah kita terlibat kan, ataupun memang ada penglibatan, kita boleh cari alternatif serta merta. Ya, tak ada excuse lagi dah, kerana dalam negara kita kan, di negeri kita ni dah banyak dah perbankan Islam yang mana kita dah ada pilihan dah supaya kita tak involve lagi. Jangan kita hanya kurang kira keuntungan. Ada lagi ramai kawan-kawan saya, bila diorang nak ambil takaful dengan insurans pun, dia kata oh, kalau takaful contribution dia bayar mahal lagi, kalau ambil insurans premium dia rendah lagi. Itu daripada pelanggan punya point of view. Yang offer takaful agent tu pun, dia pun bagi pilihan dengan cerita benda tu. Maka pelanggan pun kata oh ya ke, ini seolah-olah kita kata ini daging lembu, ini daging babi, belilah daging babi. Daging babi kan lebih murah sikit, rasa pun sedap juga, dia kata sama je, kenyang juga. Jadi sepatutnya sebagai takaful agent ni kita kena totally kata tak ada lah. Memang this is not a choice langsung dah. You have only one choice, satu saja pilihan, iaitu takaful sajalah, yang lain tak boleh dah. Walaupun kalau kita korek semua ni ada kekurangan kan, itu memang tak dinafikan. Dalam diri kita pun ada kekurangan, tapi atas dasar kita buat keputusan untuk mematuhi syariat, Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan kita ganjaran. Ada kekurangan, Allah akan ampunkan. Tapi kalau kita menghalalkan benda yang haram, maka dosa dia lebih besar kan. Allah dah kata haram, kita tak apalah, sekarang ni kan itu, lepas tu saya nak cari duit. Maka bermula daripada situ. Saya selalu sebut benda ni, suami kerja, dia bawa balik duit haram, bagi makan anak isteri, tak ada keberkatan, mula pergaduhan, penceraian, tuntut harta, sampai bila-bila tak ada kebahagiaan. Terpeganglah kepada halal, kerana di situlah ada segala keberkatan. Itu sajalah, insya-Allah hari ini kita akan sambung lagi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita kefahaman agama. Subhanallah bihamdih, subhanakallahumma bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.